Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jadi pada pagi ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan waris Dhawi al-Arham dan juga pembahagiannya. Jadi sebelum kita mulakan pembentangan pada hari ini, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Umar Hakim bin Daud, BSI 0212525899, dan ini ahli kumpulan saya Muhammad Sufi Salihin bin Mustazah, Khairi bin Rusli, dan juga Alif Nu'man bin Samsul Arifin. Alright, ini adalah subtopik kami. Okey, yang pertama kita ada pengenalan pada maksud Dhawi al-Arham. Yang kedua kita ada perbezaan pendapat. Yang ketiga kita ada kaedah pembahagian, dan yang terakhir kita ada kesimpulan. Okey, baik. Maksud Dhawi al-Arham. Al-Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, berarti tempat pembentukan ataupun menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi maksud kerabat, sama ada dari pihak bapa atau dari pihak ibu. Pengertian ini disandarkan dengan adanya rahim yang menyatukan asal-usul mereka. Jadi dengan demikian lafaz al-arham tersebut secara umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa di tempat ayat 1 yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan yang silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Dan Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berkehendak untuk dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Itu dari maksud dari istilah fuqaha. Dhawi al-Arham dalam istilah fuqaha adalah kerabat si mati yang tidak mempunyai bahagian atau hak waris yang tertentu. Maksudnya mereka yang tidak termasuk dalam golongan ashab al-furud dan ashab al-asabah. Golongan ini jika dibenarkan mengambil pusaka, maka mereka adalah waris yang terakhir sekali, setelah tidak ada lagi waris ashab al-furud dan ashab al-asabah, kecuali suami atau isteri yang tidak boleh menghalang Dhawi al-Arham mengambil pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nu'man bin Samsul Arifin, memegang kad matrik DSI 20205545. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi berkenaan dengan perbezaan pendapat pewarisan Dhawi al-Arham dari segi mazhab dan syarat-syarat, dan serta cara pewarisan waris Dhawi al-Arham itu. Dhawi al-Arham ialah waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati selain daripada waris fardu dan waris asobah, yang mana ulama' telah berselisih pendapat tentang kedudukan mereka, sama ada mereka boleh mewarisi harta pusaka atau tidak. Bagi golongan ni, yang pertama, mereka berpendapat berhak mewarisi sekiranya si mati tidak meninggalkan waris asobah yang dapat menghabisi harta pusaka, atau tidak ada, yang mana ada waris fardu boleh dirodkan atau dihadkan baki harta kepada mereka. Manakala bagi golongan kedua pula, mereka berpendapat tidak berhak mewarisi harta. Oleh itu, sekiranya si mati tidak meninggalkan waris asobah atau meninggalkan waris fardu yang tidak dapat menghabiskan harta pusaka,
baki harta pusaka si mati hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal walaupun si mati meninggalkan ramai waris zawil arham. Namun begitu, disebabkan keadaan mereka yang terakhir dalam menerima pusaka, tidak semestinya mereka mempunyai hubungan yang jauh dengan si mati. Malah ada di antara mereka yang tergolong sebagai ahli keluarga yang terdekat dengan si mati, seperti bapa kepada ibu, anak kepada anak perempuan kepada saudara lelaki dan sebagainya. Oleh itu, perselisihan dibahagikan kepada dua golongan, iaitu Imam Asy-Syafi'i, An-Nawawi dan yang diketuai Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf dan Malik Ad-Darir Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad. Mereka berpendapat bahawa waris dawil arham tidak berhak menerima harta pusaka sekiranya waris-waris ashabul furuq dan asobah tidak ada, dan harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal sama ada Baitul Mal ditadbir dengan baik oleh pemerintah yang adil atau tidak. Maksudnya di sini kena ada ashabul furuq dan asobah. Ini berlainan pula daripada Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahawa waris dawil arham berhak mewarisi harta pusaka sekiranya waris-waris ashabul furuq dan asobah tiada kecuali suami isteri. Maknanya di sini mengikut Imam Abu Hanifah, dia lebih mengutamakan suami atau isteri. Seterusnya kita pergi kepada syarat dan cara pewarisan waris dawil arham. Baiklah, bagi golongan yang mengatakan bahawa waris dawil arham telah menetapkan dua syarat yang membolehkan mereka menerimanya, iaitu waris ashabul furuq tidak ada. Jika terdapat waris ashabul furuq, mereka akan mengambil bahagiannya secara fardu, kemudian bakinya secara arad. Maknanya pengambilan baki secara arad didahulukan dari memberi harta pusaka kepada waris dawil arham. Yang kedua, waris asobah tidak ada. Jika terdapat waris asobah, keseluruhan harta pusaka akan diberikan kepada mereka jika mereka bersendirian, iaitu tanpa waris ashabul furuq. Maksudnya waris ashabah akan mengambil baki selepas waris ashabul furuq apabila mereka bersama. Baiklah, secara umumnya syarat dan cara pewarisan waris dawil arham ini, mereka ialah kerabat atau mempunyai pertalian darah dengan si mati dan mereka tidak termasuk dalam kalangan ahli waris ashabul furuq dan asobah. Contohnya, bagi ahli waris dawil arham ialah anak laki dan anak perempuan kepada anak perempuan, anak laki dan anak perempuan kepada saudara perempuan, bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ibu, dan bapa kepada ibu dan yang lain-lain. Ada juga yang lain, mereka berpendapat atau berselisihan pandangan mengenai pembagian dawil arham itu berhak menerima harta pusaka. Pendapat ini merupakan pendapat daripada Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Menurut Sayyidina Ali, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mu'az bin Jabal, Mujahid, Ikramah, Syurah, Maskur, Al-Nakil, Al-Syabi dan lain-lain, mereka berpendapat bahawa ahli waris dawil arham berhak menerima harta pusaka. Ianya dibenarkan sekiranya tidak ada ahli waris ashabul furuq dan asobah kecuali suami atau isteri, tidak berhak menerima harta pusaka. Yang kedua pula, yang mana terdapat perselisihan pandangan yang merupakan daripada mazhab Syafi'i, Maliki, menurut Sayyidina Abu Bakar, Osman, Zaid bin Sabit, Sufyan At-Tawir, Al-Zuhri, Al-Auzai, Ibnu Jaril dan Tabari dan fuqaha Ijaz. Mereka berpendapat bahawa ahli waris dawil arham tidak boleh mewarisi harta pusaka. Hal ini kerana tidak terdapat nas-nas yang jelas dan sahih daripada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' mengenainya. Bagi yang berpendapat bahawa dawil arham dibolehkan menerima harta pusaka mereka, yang mana hendaklah menepati dua syarat.
Baiklah, syarat dan pewarisan waris dawil arham iaitu ada dua. Yang pertama, mestilah tidak ada ahli waris ashab al-furu'. Sekiranya terdapat ahli waris ashab al-furu' itu, mereka akan mengambil bahagiannya sebagai ahli waris ashab al-furu' dan bakinya dengan cara al-rad. Yang kedua, mestilah tidak ada ahli waris asobah. Sekiranya terdapat ahli waris asobah, maka semua harta akan dihabiskan oleh ahli waris asobah tersebut. Secara ulasannya, meskipun terdapat perselisihan pandangan mengenai zawil arham, kaedah ini dibentukkan bagi menjaga kebajikan ahli-ahli waris si mati, bagi mendekatkan mereka yang jauh sama ada lelaki atau perempuan, walaupun ianya tidak menjadi keutamaan, tetapi setidaknya peluang ahli waris yang jauh dapat dipelihara dalam masa yang sama dapat mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan ahli keluarga si mati. Sebagai umat Islam adalah menjadi tanggungjawab kita memelihara agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Solihin bin Mustazah daripada kelas DSI 6B. Sekarang saya akan membentangkan tentang waris darwi al-arham dan pembahagiannya. Kaedah pembahagian, para fuqaha berbeza pendapat mengenai kaedah dan tata cara dawi al-arham menerima pusaka. Terdapat 3 pendapat, iaitu pendapat yang pertama iaitu al-rahmi, pendapat yang kedua pendapat al-tanzil dan yang ketiga pendapat al-qarabah. Yang pertama, pendapat al-rahmi. Menurut pendapat ini, dasar pembahagian pusaka yang berlaku di kalangan adalah semata-mata atas hubungan darah, iaitu rahim. Oleh itu, pembahagian kepada dawi al-arham seperti di antara anak perempuan kepada anak perempuan, kepada ibu saudara atau anak perempuan kepada saudara lelaki dan ibu saudara atau sebagainya, lagi adalah dilakukan secara sama banyak, sama ada mereka itu lelaki atau perempuan, sama di jauh atau dekat kepada si mati. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan bin Maisir dan Nuh bin Darah. Bagaimanapun, pendapat ini tidak diterima oleh fuqaha lainnya kerana jelas ianya tidak logik dan menyalahi roh faraid. Yang kedua iaitu pendapat al-tanzil. Pendapat ini juga dikenali sebagai pergantian waris, iaitu ahli-ahli waris dari ashab al-furud dan ashab al-asobah menjadi perantara atau penghubung kepada dawi al-arham dengan si mati, seolah-olahnya ahli-ahli waris tersebut masih hidup dan boleh menerima bahagian hartanya. Pendapat ini meletakkan dawi al-arham di kedudukan induk waris asal dengan tidak mengambil kira bilangan waris yang masih hidup, tetapi dengan melihat kepada siapa waris yang lebih dekat dengan ashab al-furud dan ashab al-asobahnya. Seterusnya, harta pusaka diberikan kepada waris yang lebih dekat dengan induknya. Pendapat ini merupakan pendapat Ali, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Al-Qamah, Masruq dan Al-Naka'i, Syarik ibnu Abi Layla dan Al-Tawri, dan kemudiannya menjadi pegangan fuqaha mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki, iaitu setelah fuqahanya menerima golongan dawi al-arham sebagai waris. Yang terakhir sekali, pendapat al-qarabah. Menurut pendapat ini, pewarisan di kalangan dawi al-arham hendaklah berdasarkan kedekatan waris-waris berkenaan kepada si mati, iaitu sama ada di segi pihak, jihad, tingkatan atau kekuatan perhubungan darah, qarabah, seperti mana berlaku dalam prinsip asobah. Pendapat ini juga dikenali dengan pendapat qarabah dan ianya diikuti oleh mazhab Hanafi. Pendapat ini merupakan pendapat paling terkemuka dan merupakan pendapat Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam membincangkan pelaksanaan pendapat ini, pertamanya perlu mengetahui apa yang dikatakan peraturan tentang pendindingan ahli-ahli waris, dan setelah itu bolehlah memperkatakan peraturan tentang pembahagian harta. Menurut peraturan pendindingan yang berlaku dalam pendapat ini ialah ahli-ahli waris akan ditentukan keutamaannya berdasarkan peraturan Al-Jabari yang berlaku kepada golongan asobah. Keutamaan waris yang dimaksudkan itu ialah keutamaan pihak, keutamaan tingkatan dan kekuatan hubungan darah. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam akhir zaman, iaitu pengikut Nabi Muhammad SAW, kita perlulah mengikut pendapat At-Tanzil, kerana fuqaha daripada mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki juga mengikut pendapat At-Tanzil. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Saya Ahmad Khairi Birsli dari DSI 6B. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan kepada tajuk waris dawi al-arham. Penerima pusaka ialah waris-waris yang berhak dalam perundangan faraid, sama ada si mati mempunyai keluarga yang kecil atau keluarga yang besar.
Penentuan waris dalam faraid adalah berbeza-beza kesan daripada perbezaan dalil dan sumber hukum. 3 kategori waris dalam faraid ialah ashab al-furud, asabah dan dawi al-arham, yang mana bermaksud kedudukan waris ashab al-furud dan asabah ini adalah lebih disepakati menurut pandangan jumhur ulama fiqh berbanding waris dawi al-arham. Walaupun waris asabah dan dawi al-arham mempunyai status yang sama, iaitu tidak ditentukan kadar yang tetap, mereka hanya menerima pusaka yang berbaki selepas agihan kepada waris ashab al-furud, dan sekiranya waris ashab al-furud tidak wujud, maka waris asabah dan dawi al-arham adalah yang paling layak. Akan tetapi sekiranya kesemua pusaka dihabiskan oleh waris ashab al-furud, maka waris asabah dan dawi al-arham tidak memperoleh sebarang bentuk pusaka. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.